أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang sekali lagi mengaturkan dan mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan seterusnya memahami ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan dia sebagai panduan yang ada dalam kehidupan kita, ya. So saya terus kongsikan sambungan kerja ataupun perkongsian kita semalam yang mana kita mengupas kalimah yang ketiga di dalam ayat ke-16 surah Al-Baqarah, ishtarau, ya. Ishtarau tu kita telah kupaskan dia dalam bentuk komponen. Kemudian kita juga telah buatkan penerangan kepada kalimah tu. Hari ini kita akan sudahi dengan pembentukan kalimah dan menterjemahkannya, ya, insyaAllah. So kita kongsikan seperti biasa skrin. Buat screen sharing. Dan saya telah pun salinkan kalimah yang kita bincangkan itu di dalam leksi Logos. Hari ini kita akan membuat pembentukan, ya. Semalam kita buat penerangan kalimah yang sudah selesai. So yang ni kita tukar dia kepada pembentukan, ya. Pembentukan fa mim ba nun ta waw qaf kaf nun, ya. Pembentukan kalimah Melayu kita tukarkan ta mabutah tu kepada ha sahaja. Jadi pembentukan kalimah istarau, ya. Sekarang ni waw ni adalah sukun, ya. So bila kita gabungkan dia dengan ad-dhalalah, barulah kita akan tukarkan dia kepada dhammah. Jadi kita buat istarau tanpa dhammah dulu, ya. Kita mulakan dengan 3 huruf akar. So tuan-tuan tengok di sini 3 huruf akar dia macam mana kalau daripada kalimah tu. Untuk mengenal 3 huruf akar dia, ya, yang pertamanya kita asingkan semua huruf-huruf yang menjadi tambahan, ya. Huruf-huruf tambahan tu kita keluarkan, ya, iaitu kita keluarkan waw alif ziyadah ni, kita keluarkan hamzah wasal, dan kita keluarkan ta ni, sebab ta ni adalah ta tambahan untuk membentuk wazan ke-8, ya. So jadi yang tinggal ialah shim dengan ra saja. Shim dengan ra tinggal 2 huruf saja, iaitu shim dengan ra. Ini bermakna huruf yang ketiga tu adalah huruf illah. Huruf illah, ya. Huruf illah, dan kita telah pun melihat di dalam kedua-dua digital Al-Quran, Quran tafsir dan perkata, dan juga korpus kita sudah mendapati 3 huruf akar dia ialah shim, ra dengan ya, ya. Shim, ra dengan ya, itulah 3 huruf akar dia. Jadi kita gunakan yang itu untuk memulakan pembentukan kalimah kita. Huruf pertama ialah shim, huruf kedua ialah ya,
dan huruf ketiga ialah, huruf kedua ialah ra, dan huruf ketiga ialah ya. Okey. So kita gunakan ni untuk memulakan proses pembentukan kalimah kita ke leksi logos seperti biasa. So kita masukkan shim, ra dan ya yang berada di dalam keadaan tidak bercantum, ya, tidak bergabung. Huruf akar dia mesti dalam bentuk terputus-putus, ya, dia sebiji-sebiji, dia tidak bergabung. Kalau dia bergabung, dia sudah menjadi perkataan, dia bukan lagi huruf. Jadi kita kena pisahkan dia, jadilah shim, ra dan ya. Kemudian kita membentuk kata dasar. So kata dasar prosesnya tuan-tuan dan puan-puan senang saja, ya. Copy dia dan gabungkan dia. Gabungkan tiga ni, shim, ra dengan ya tadi, tetapi ya ni adalah huruf illah. Ya, huruf illah yang ketiga, apabila dia huruf illah, kita semua kena tukarkannya kepada alif maksurah. Itu dia punya kaedah dia. Semua pembentukan kalimah macam tu, ya. Apabila tuan melihat ya huruf ketiga illah, ya, dan apabila membentuk kata dasar, kita akan tukar dia kepada alif maksurah. Jadi ya tu kita tukar kepada alif maksurah, menjadi begini, ya. Sebab dia huruf illah, huruf lemah. Huruf lemah ni dia akan ditukarkan untuk mengubah suaikan supaya dia boleh dimasukkan ke dalam kalimah, ya. Dan kita bariskan dia. Shim tu baris atas, ra baris atas, dan alif maksurah sepatutnya baris atas, tetapi alif maksurah adalah alif mad, ya. Alif mad tidak boleh dibariskan. Jadi maknanya maksurah tu jangan dibariskan, biarkan dia tanpa baris. Sebab dia berfungsi sebagai alif mad di dalam kalimah tu, dan kita akan panjangkan bacaan bunyi ra tu kepada 2 harakat, ya. Syara, itu cara nak, ya, menyebutnya, sebab ya ni berfungsi sebagai mad. So bila ya berfungsi alif maksurah berfungsi sebagai alif mad, jadi huruf sebelumnya mesti berbaris fathah, ya. Mesti berbaris fathah tanpa tanwin, ya. Ya, itu kaedah juga, ya. Jadi menjadilah kalimah syara, ya. Apabila huruf ilah yang ketiga, ya, tuan-tuan ada 2 cara untuk menukarkan kepada huruf di dalam perkataan, ya. Apa kaedah dia? Sekiranya huruf yang kedua ni seperti ra tu baris atas, jadi ya ni akan tukar kepada alif maksurah, ya. Tetapi sekiranya kalimah tu huruf yang kedua ni berbaris bawah, so ya ni tidak ditukarkan kepada alif maksurah, dia akan ditukarkan kepada ya fathah. Ya fathah. Ingat dia ada 2 cara, ya. Ada apabila ya huruf ketiga illah. Ya, saya bagi contoh sebagai contoh di bawah ni. Mungkin kita kedepankan sikit. Katakanlah kalimah tu ialah 3 huruf akar, lam, qaf, ya. Lam, qaf dan ya. Sama je, ya. Lam, qaf dan ya, 3 huruf akar, kata dasar dia ialah laqiya. Ya, laqiya. So kita, ini untuk apanya, ya, untuk informasi saja, ya, maklumat saja, iaitu kalau huruf yang ketiga, kalau huruf yang kedua berbaris bawah, di mana lam baris atas, lepas tu qaf sekarang mengambil baris bawah, bukannya baris atas, ya. Jadi apabila baris bawah kasrah sini.
Apabila huruf yang kedua tu kata dasar dia ialah baris bawah, jadi huruf illah ya ni dia tidak ditukarkan kepada alif maksurah, tapi ditukar kepada ya, dan kita bariskan ya tu jadilah ya fathah. Itu dua kaedah. Ya. Apa saja kalimah yang kita jumpa nanti kalau kata dasar dia huruf yang kedua baris atas ya tukar kepada alif maksurah, jadilah syara. Kalau huruf yang kedua tu berbaris bawah, huruf ialah ya yang ketiga tadi kena tukar kepada ya fathah. Jadilah dia la khiyar. Maknanya dia bukan menjadi alif maksurah. Itulah ya. Uh, apa? Nah, kenapa kalimah la khiyar ataupun sebagai contoh lain kalimah udia, ya. Udia qaf baris depan, ini majhul, ya. Majhul sekarang ni dot baris bawah juga. So bila dot baris bawah, huruf ketiga ya tu akan bertukar kepada ya fathah. Jadilah udia, ya, daripada qaf, dot dan ya, tiga huruf akar dia. Yang ni kalau saya nak bagikan tiga huruf akar dia, apa dia? Qaf, dot dan ya juga. Sama je dia punya proses. Dia dot mengambil baris bawah, jadi huruf ketiga ya ni akan bertukar kepada ya fathah di dalam membentuk kata dasar dia, ya. Tetapi di sini tiga huruf kata dasar dia ra baris atas. So ra baris atas ya dia tukar kepada alif maksurah. Itulah faedah dia, ya. Okay, kita padamkan ini. Kita teruskan dengan syara, ya. So di manakah tuan-tuan nak cari syara ni? Kalau kita pergi ke korpus ataupun kita pergi ke tafsir dan perkata ni, kita akan dapat tidak dapati apa ni kata dasar, sebab apa kalimah ni adalah dibentuk dengan wazan ke-8. Jadi kalau tuan-tuan klik dari sini pun tuan-tuan tak dapat, ya. Sebab ini kalau kata sempurna dia fi'il madhi dia dalam bentuk wazan ke-8. Ya. So ini tidak memberi maklumat kepada apakah kata dasar. Sebab kata dasar di sini mesti bentuk 1. Ya. Bentuk 8 bukannya kata dasar. Ya. So kita pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Ya. Dan kalau kita lihat di korpus, ya, korpus, ambil Al-Baqarah ayat 16 dan kita lihat di sini ishtarau, yang ni, dan kita nak mencarinya biasanya kita pergi dekat Quran Dictionary ni. Apabila kita sudah ambil kalimah ni, kita pergi dekat Quran Dictionary ni untuk melihat wazan 1, ya. So wazan 1. So di sini tuan-tuan boleh lihat, ya, sebenarnya syara ni dia ada alif maksurah, ya. Korpus ni mungkin dia tak masukkan sebab dia nak dia mengambil sampel yang ni lah, yang ni, yang atas kali ni dengan waw alif ziyadah tu, dia gugurkan waw alif ziyadah tu tinggal syara saja, ya. Jadi tapi sebenarnya ialah dia mesti diikuti dengan alif maksurah, ya. Nanti tuan-tuan kalau menggunakan maklumat ni betulkan sendiri, ya, iaitu syara dengan alif maksurah di hujungnya, ya. Okey. So itu adalah apa kata dasar, ya. Kata dasar. Apakah erti pada dasar tu? Tuan-tuan boleh lihat kepada makna yang diberi, ya. Di sini apa? They sold. Maknanya mereka telah menjual. Sell, ya. Sell ialah menjual, ya. So bermakna asalnya ialah menjual. Maksud dia ialah sebenarnya jual beli, ya. Menjual beli. Dia adalah macam perniagaan, ya.
So yang lebih tepat sebenarnya bukan menjual tapi jual beli. Maknanya proses dia akan mengambil kesan menggunakan makna tu kepada menukarkan. Ya. Dalam ayat tu dia masukkan nanti menukarkan. Jadi makna menukar ni ialah proses berjual beli. Jadi kita letakkan makna dia tu ya sebagai menjual beli. Ya, sama ada kita nak letak membeli, kalau membeli satu cara saja ya, dia pertukaran ni dia mesti dua cara. Ya, menjual beli. Ini harfiah dia ya. Harfiah dia menjual beli yang sebenar, yang apa, yang asal. Dalam konteks ayat dia akan bertukar kepada menukar. Ya. Beli ialah balamya. Okay. Kalau kita nak bracketkan untuk memberi konteks dalam ayat tu, maksud dia lah menukar. Mim, nun, waw, kaf, ra. Ya, menukar. Okey, itu adalah kata dasar. Ya. Kata dasar kalau kita nak label pun boleh. Di mana kita nak labelkan kat sinilah. Yang kita buat sini ialah kata dasar. Okey. Step pertama, 3 huruf akar. Step kedua ialah kata dasar. So, bila kata dasar, beri makna dia supaya dia daripada kata dasar makna berdasar akan membentuk makna kepada kata terbitan nanti. Kemudian barulah kita bentuk kata terbitan. Yang ketiga, step ketiga ialah kata terbitan. Ya. So, kalau kita nak labelkan dulu pun boleh juga. Yang itu kita nak membentuk kata terbitan. Ba, ya, ta, non, kata terbitan. So, kita buatkan kata terbitan dia apa? Iaitu, kita kena gunakan acuan. Ya, untuk membina sebab kita dah terangkan semalam, dia adalah, apa dia? Fi'il madhi maklum wazan ke-8. Fi'il madhi maklum wazan ke-8. Jadi kita kena gunakan acuan fi'il madhi maklum wazan ke-8. Saya kongsikan sekarang mana dia fi'il madhi maklum wazan ke-8 daripada template. So tuan-tuan pergi dekat template ini, cari fi'il madhi maklum wazan ke-8, iaitu yang ini. Saya merahkan dia. Inilah acuan dia. Ya, untuk membentuk kalimah tu kita kena gunakan acuan fi'il madhi maklum wazan ke-8. Okey. So kita masukkan acuan tu ke dalam leksi logos tadi di sini ya. So hamzah wasal, fa yang sukun, ta baris atas, ain baris atas, lam pun baris atas. Itulah acuan dia. Ya. So macam mana nak menggunakan acuan nak membentuk kata terbitan tu, kita tukarkan 3 huruf ni ya, ataupun yang di dalam kata dasar ni ya. Yang baiknya ialah gunakan huruf di dalam kata dasar. Sebab dia kata terbitan adalah dibina daripada kata dasar. Jadi kita masukkan huruf di dalam kata dasar ni ke dalam acuan ni, tapi baris kena gunakan baris di dalam acuan. Jangan gunakan baris dalam kata dasar. Masukkan hurufnya saja ya. Baris gunakan baris di dalam acuan. Jadi bermakna kalau saya kopikan yang ni untuk menggunakan acuan tu dan kita gantikan apa fa ain lam ni dengan shin ra alif maksurah ya. So fa ni huruf yang pertama diganti dengan huruf pertama shin, ain
tukarkan dengan huruf ra, lam tukar dengan alif maksurah. Itulah caranya membina kata terbitan. Jadi fa ni kita tukarkan kepada shim yang sukun. Okey. Ain kita tukarkan kepada ra yang ain baris atas, maknanya ra akan mengambil baris atas. Jadi ra fathah. Dan lam kita tukarkan kepada alif maksurah. Ya, alif maksurah, lam baris atas, jadi dia kena alif maksurah yang berbaris atas. Okay, sebab lam baris acuan dia lam baris atas, jadi kenalah dia mengambil alif maksurah tu berbaris atas. Tetapi di dalam Al-Quran, alif maksurah tidak boleh mengambil baris. Ya, so apa kita buat? Baris kepada alif maksurah tu kita kena pindahkan dia. Ya, kita pindahkan dia kepada huruf yang sebelumnya, iaitu huruf ra. Jadi bila dipindah, maknanya alif maksurah tu tiada lagi berbaris. Ya. Dan ra tadi mengambil baris atas. Sebab dia sudah baris atas, jadi dia ambil baris atas, jadilah dia pun baris atas. Jadi sebab baris yang sama. Katakanlah ra ni baris bawah sebagai contoh, ya. Bila memindahkan baris fathah tadi kepada ra, jadi ra tu akan bertukar daripada baris bawah kepada baris atas. Dia kena ambil baris yang dipindahkan tu, baris baru tu. Ya. Tetapi dia ni memang original dia ra baris atas, jadi tak ada masalah. Ya, dia akan masih lagi maintain kekal dengan ra baris atas. Jadilah ishtara. Ya. Ini adalah kata terbitan, ya, yang bermakna bila kata terbitan dia sudah ada pelaku dan masa. Kata dasar dia tidak ada pelaku dan masa, dia hanya makna asas saja, makna dasar saja, iaitu dalam bentuk kata kerja saja, tidak ada fa'il dan tidak ada masa. Ya. Tetapi kata terbitan, kerana dia sudah mengambil bentuk fi'il madhi wazan ke-8, jadi dia kena ada fa'il dia, ya. So bila kita memberi makna kepada dia, ishtara ni kita kena masukkan fa'il dia sekali, dan fa'il ni ialah mustatir, ya. Kita tidak nampak fa'il tu, bermakna fa'il tu ialah huwa, iaitu dia, lelaki. So masukkan fa'il dia telah, sebab masa dia madhi, telah menukar. Ya, kita ambil menukar ni. Itu makna ishtara. Maknanya ishtara ni masih lagi, sebab dia baru kata terbitan, belum lagi kalimah. Ya, sebab kalimah adalah dibina daripada kata terbitan. So kita kena bentuk kata terbitan dan berikan makna yang bersesuaian dengan fa'il dia masih lagi seorang. Ya. Jadi dia telah menukar. Dia tu ialah lelaki lah. Kemudian barulah kita tukar jamakkan ishtara ni. So kita buat satu step lain. Ya, jamakkan dia. Macam mana nak menjamakkan dia? Kita tambah waw alif ziyadah yang mewakili dhamir hum. Untuk jamakkan dia ni kita kena gunakan dhamir hum, ya. Tetapi dalam pembentukan madhi, dhamir hum tu akan diwakili oleh dhamir waw, iaitu biasanya kita sebut dia waw alif ziyadah. Itulah, ya, cara dia. So sekarang ishtara ni tambah dhamir pelaku dia waw alif ziyadah ni, dan kita gabungkan dia. Ya. So gabung maknanya kita buang je tanda campur tu. So apa jadi? So bila kita membuang tanda campur tu, dia akan jadi ishtara yang diikuti oleh alif maksurah mad, lepas tu diikuti oleh waw mad. Ya.
alif maksurah dengan waw mat tak boleh disebut. Bermakna kalimah ni tidak wujud. Kena buat sesuatu ya untuk memelihara kalimah tu. Kalau tidak, kalimah ni tak dapat disebut dan dia tidak ada makna. Jadi kita perlu tukarkan. Ya, so kaedah dia apabila bertemu alif maksurah dengan waw di dalam satu kalimah macam ni, yang ini kita kena tukarkan dia kepada waw yang sukun. Okey. Kita copy dia ni, bawa ke sini, dan waw dengan alif maksurah dengan waw ni kena tukar ya kepada waw sukun. Yang ni dua huruf tu sekali tu kita tukarkan kepada waw yang sukun. Itu kaedah dia. Jadilah istarau. Ya, istarau sama dengan yang ni. Samalah. Jadi sekarang ni kita sudah bentukkan kalimah istarau ni ya. Tetapi di dalam di dalam ayat dia bukannya istarau sukun, dia berdomah. Ya, domah ni yang ni kita tukar kepada Resam Osmani, yang ni lah kita ikut yang ni. Dia mengambil baris domah. Jadi macam mana boleh baris domah tu? Apabila dia berserta dengan kalimah selepasnya, iaitu ishtarau dolalah. Ya, sebab mana kalau saya ambil ni dulu, ya, sebab kalimah dia ishtarau, bawa ke sini. Lepas tu saya masukkan kalimah ad-dolalah, ad-dolalata tu selepasnya. Jadi tuan-tuan akan lihat apa? Waw yang sukun bertemu dengan dot yang tasydid, tak dapat nak disebut ya. Istarau tak dapat ya, sebab dot tu dot tasydid ya, dia kena hidupkan ya, hidupkan waw ni. So maknanya waw ni kena ditukarkan dengan baris dhammah, bukan lagi sakinah. Itulah bagaimana kalimah istarau tu berlaku ya di dalam ayat itu. Yang mana asalnya ialah waw yang sukun kerana terdapat pertemuan dua huruf illah ya di dalam pembentukan kalimah tu, yang perlu ditukarkan kepada waw yang sukun. Ya. So, Macam mana kalau macam kita tak mengenal lagi ni kan, saya jadi confused dengan fi'il amar kan. Saya selalu kalau nak tengok fi'il amar ni, saya tengok ada hamzah wasal. Kalau tengok je hamzah wasal tu, saya kata dia fi'il amar. Kat tu ya, jadi saya selalu keliru madi dengan amar ni. okey, amal original. Tengok original ya. Di sini original dia, mana dia tadi? Ya, original, mana pembentukan tadi ya? Roya ke atas. Original ialah berbaris atas ya. Ini sebenarnya alif maksurah baris atas ya. Huruf terakhir tu berbaris atas. Dia ada hamzah wasal dan huruf terakhir baris atas, itu fi'il madhi. Kalau fi'il amal, dia mesti sukun. Ni tengok fi'il amal. Ya, dia hamzah wasal tapi huruf terakhir dia sukun. Itulah membezakannya. Sebab tu kita kena kenal kata terbitan dia ya, acuan ni. Jadi kalau kita menjadi fi'il amal, alif maksurah tu akan disukunkan. Tapi wazan ke-8 lah ya, tengok wazan ke-8. Ni wazan ke-8. Dia akan jadi acuan dia apa? Ifta'il. Jadi hamzah wasal tu akan disukunkan. Doktor, mungkin pertanyaan teman kita ni, Ya. apabila fi'il amar untuk yang dhamir antum pun menggunakan waw juga. Jadi Betul. Itu bab yang dikelirukan antara antum waw bagi amar dan hum bagi fi'il madi yang juga pakai waw. Itu yang betul.
Okey ya, betul-betul. Okey, sebab apa? Sebab untuk fi'il amal, dia tidak ada apa ya? Dia tidak ada domain lain selain pada antum. Sebab fi'il amal mesti orang kedua. Jadi maknanya waw al-jadah tu bukan mewakili orang ketiga. Dia masih lagi menggunakan waw al-jadah. Tetapi dia tidak mewakili hum sebab fi'il amal tidak boleh mengambil orang ketiga. Amal mesti kepada orang yang kedua sebagai pelaku dia. So kalau kita jumpa waw al-jadah tu jangan nyatakan sebagai hum. Dia adalah antum. Jangan confuse ya. Yang Maknanya itulah saya confuse. kalau madhi dia hum, kalau amal dia antum. Itu saja. Jangan confuse kan. Ya dia Tak dua apa nak mengenal lagi tu jadi confuse tu. tak payah mengenal ya. Ingat bila fi'il amal mesti antum. Bila fi'il amal mesti antum ya. Tapi domainnya waw al-ziyadah juga yang digunakan di dalam kalimah. Terima kasih doktor. Okey. Saya ingat yang tu tak berapa tak berapa susah. Yang susah yang ni yang waw sukun ni. Itu sebab tu saya nak terangkan, saya ambil masa untuk menerangkan mana terdapatnya waw dhammah ni. Waw dhammah ni adalah asalnya waw yang sukun. Ya, yang dihidupkan daripada waw sukun, dan mana datangnya waw sukun ni adalah kerana berlakunya pertemuan alif maksurah dengan waw juga mat. Alif maksurah adalah alif mat dan waw ni adalah waw. Dua mat yang bertemu dia tidak boleh. Dia kena buatkan perubahan supaya kalimah tu boleh disebut. Lepas tu dia sukunkan. Baru kita boleh menyebut istarau. Ya. Doktor, maksudnya kan kita kena tengok juga kalimah selepasnya tu ya? Mesti. Dia akan memberi kesan. Maknanya walaupun kita kena tengok menyeluruh lah doktor sebelum untuk pembentukan kalimah tu ya? Betul. Ya. Memang Al-Quran ni kena tengok menyeluruh. Jangan tengok satu-satu je, tak cukup. Okey doktor. Itu sebagai permulaan lah ya. Tetapi besok bila dah mahir, ya, bila dah mahir besok kita tengok saja dah tahu dah. Ya. Tengok ni kalau waw baris depan ni kita dah tahu dah. Mana ada waw baris depan. Ya, bermakna waw ni adalah waw sukun yang ada kalimah selepasnya yang biasanya dalam mengambil sama ada kalau huruf ni huruf qamariyah, lam tu yang sukun. Ya. Sebenar asalnya ialah sukun bertemu dengan sukun di sini ya. Lam sukun ni. Sukun bertemu sukun, sebab tu dia kena hidupkan dengan waw dhammah. Ya, tapi sebab sukun ni telah dimasukkan ke dalam dot sebab dia idgham syamsi, ya, jadi kita tak nampak sukun dia. Ya. Jadi kita lihat dia dalam dot yang bertasydid, itu bermakna ada kalimah yang sukun dalam dot yang bertasydid tu. Juga pertemuan huruf sukun dengan dua sakinah dia pertama kan. Terima kasih doktor. Okey. Assalamualaikum doktor, nak tanya. Ya. Istarau bila dia sambung dengan ad-dollah ni, istarau dollah. Kalau dia tak ada ad-dollah ni, dia jadi istaru ataupun istarau juga doktor? Kalau tak ada ad-dollah lah, dia macam ni. Dia ni waw sukun saja. Oh sukun. Dia tak boleh tak boleh dhammahkan ya, sebab tak ada sebab nak dhammah. Maksud saya istarau ke ataupun istaru? Kalau kita tengok wajib tak ada istaru. Waw sukun, ra tak boleh bagi depan. Oh, jadi ru juga ya. Ra juga sebab waw ni bukan waw mat ya. Waw ni waw lin. Ingat apa sifat lin? Huruf sebelumnya mesti baris atas. Sama ada waw lin ataupun ya lin. Ada dua je huruf lin ya. Iaitu ya baris atas, ya sukun ataupun waw sukun.
huruf sebelumnya mesti baris atas. Oh, jadi kalau ikut wazan dia, ifta'ala, kalau tambah waw, jadi ifta'alu kan, Doktor? Mana? Ta'ala. Ini, Wazan iftara tu ifta'ala, okey. jadi ifta'alu lah kalau home kat situ. Tak, kita dah tambah waw ni. Waw alif ziyadah kita dah tambah. Istarau. Tapi bila kita tambah waw, dia ada alif mat ni. Kalau tak ada alif mat, dia jadi istaru. Tapi dia ada alif mat, jangan lupa. Ya, alif mat ni tidak gugur. Jadi sekarang ni bila kita tambah dia, ada alif mat bertemu dengan waw. Inilah alif mat bertemu dengan waw ni. Jadi itu sebabnya ditukarkan kepada waw sukun. Itu kaedah tau. Istarau. Dia tak boleh bertukar pada waw mat, tak boleh. Oh. Okey, terima kasih. Kalau tak ada alif ziyadah, dia jadi waw mat saja. Ra baris atas hanya tukar pada dhammah. Ya. Itu kalau tak ada baris atas. Ya. Kalau katalah saya buat demonstrasi di bawah ni, istara ni tak ada alif maksurah. Itu boleh. So, ini akan jadi dia tak ada alif maksurah, ya, bermakna bila kita gabungkan tu ra baris atas bertemu waw mat, kita boleh tukarkan dia kepada dhammah. Okey. Itu tak ada alif maksurah, tapi sini ada, tak boleh. Dia kena alif maksurah ni kena gabungkan dengan waw mat. So dua-dua tu kena tukarkan kepada satu saja, kepada waw yang sukun. Makna alif buanglah, alif mat tu buanglah ya. Istaru. Bukan buang. Tukar dua-dua ni. Buka. Dua mat ni tukar kepada waw yang sukun. Oh. Bukannya buang. Ya? Istaru. Dua sekali ni ditukar. Oh. Saya faham tu. Maksudnya, maknanya gugurkan alif mat, waw tukar sukun kan? Bukan. Ya. Dua-dua tu ditukarkan kepada waw sukun. Wow, sukun. Dia serentak dah. Okay, nanti jumpa lagi insyaAllah. Okey ya. Okey, Doktor. Okey, cukup untuk hari ini. Dan kita sekarang ni bila kita sudah sudah siap dan kita berikan makna kepadanya lah. Jadi istaru tadi kita sudah mengenal asalnya dia, tapi sudah ada waw alif ziyadah tu menunjukkan ramai. Jadi mereka. Ya. Jadi mereka telah menukar ad-dhalalah ialah kesesatan. Ya. So bila kita menterjemahnya, nanti kita akan menukar tu kepada membeli. Dalam konteks ayat tu maknanya mereka ni membeli kesesatan dengan huda, petunjuk. Itu yang dimaksudkan menukar tu ya. Bukannya dia ambil petunjuk, dia ada petunjuk, tapi dia pergi ambil kesesatan dan dia lepaskan petunjuk tu. Itu dinamakan menukar tu. Ya. So dalam konteks tu terjemahan dia diterjemahkan sangat membeli. Ya. Kalau kita jumpa dia membeli kesesatan tu, maknanya dia menukarkan kesesatan tu dengan huda, bil huda yang ada di dalam ayat tu. Ya. Kalau kita pergi tengok ayat tu, ya, bil huda. Jadi maknanya mereka ni, allazini telah menukarkan kesesatan tu dengan petunjuk. Jadi kalau sebut menukar dengan petunjuk masih tak berapa kemas ya. So sebab tu dia menggunakan membeli. Maknanya yang diambil itu kesesatan. Yang dia bayarkan tu dengan huda. Jadi huda tu menjadi bahan tukaran
ad-dhalalah dah, ya. Jadi mereka akan berada di dalam kesesatan, ya, tanpa petunjuk. Okey, so kalau dah siap, nanti saya nak bantu kawan-kawan kita yang bertanya hari itu macam mana kita nak simpan ni, ya. Satu cara ialah dengan print screen tu. Puan Siti Khalijah rasanya, Khatijah, Kuantan, ya. Ya, saya. Okey, sekarang ni tekan sini save, ya. Tekan save bawah ni. Okey, dia akan pergi ke bahagian ni iaitu apa ni? Untuk menyimpan, dia tulis text file ni, ya. Dia apa, dia default dia tulis Clavier Lexilogos ni. Tukarkanlah nama tu. Tukar ke latihan hari ni, berapa bulan? 15 Disember 2023, ya. Jam 7.30 7 pagi. Okey, lepas tu apa, kalau kita save saja, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke download ni, ya. Ada folder download. Okey, sekarang ni saya savekan saja. Ya, saya tak pilih mana-mana folder. Okey, save saja. Dia dah simpan tu. Ya, tengok kat atas tu ada notice, ya. Tapi tadi tak sempat ambil notis, ya. Dia ada notis dekat Betul. download. Notis Nampak. tu ada dalam download. Nampak tak ni? Saya Betul. Ya, So nak cari dia pergi ke download lah. betul. Tekan ni, pergi ke download ni. Ni dia. Latihan 15 Disember 7.15 pagi tu. Yang baru kita savekan tu. Buka dia. Format dia apa? Format text document ialah dia panggil notebook. Notebook, ya. Notebook ni kita boleh copy dia. Bentuk dia macam ni lah. Ya, ni dia bentuk. Kalau nak edit lah, boleh edit ni, ya. Tapi pun dia boleh copy. Kalau kita nak copy, ya, boleh copy ni balik. Doktor, dekat sini kita nak edit, masalah keypad tak ada tu lah. Kan kalau macam kat Lexilogos tu kan kita ada keypad dia, senang kita nak type. Oh, ya, ya. Okey tak? Copy balik ni lah. Copy balik ke Lexilogos. Yelah, kita kena copy dekat Lexilogos juga. Dekat sini kita nak edit tak boleh sebab keypad tu tak ada. Kecuali siapa yang ada komputer dia memang dah ada nombor Arab ditulis dekat keypad dia tu. Alright. Boleh juga. Sebenarnya komputer ni kita boleh install apa, ya? Install screen. Keypad tu. Yang saya punya, saya install Arab punya tapi dia tak ada alif mat, tak boleh nak tulis juga. Saya dah install. Dia tak ada alif mat macam yang kita punya Lexilogos tu, dia ada alif mat. So yang terbaik masih Lexilogos lah. So buat balik. Ya, betul. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورنا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا قهار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima Terima kasih doktor.